Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada para penonton budiman yang sedang mengikuti rancangan Kurapa Wanita pada pagi ini. Nama saya adalah Alana dan saya akan menjadi host anda pada hari ini bersama rakan setugas saya, Umairah. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah ya Alana, kerana dapat kita bersuai kali ini di dalam satu program bagi membincangkan pelbagai jenis isu-isu semasa dan relevan pada masa ini. Ya betul, semoga kita semua akan beroleh manfaat yang berguna daripada program ini. InsyaAllah, Umairah. InsyaAllah. Pada hari ini kami terdapat beberapa orang tetamu kehormat yang akan membincangkan 5 jenis tajuk berkaitan dengan motivasi, dakwah, kawangan, kesihatan dan tampil sihat. Dengan itu, sebagai pembuka bicara, izinkan saya memperkenalkan tetamu kita yang pertama, iaitu Dayangku Shasha daripada Kementerian Pendidikan yang akan membahaskan topik berkenaan motivasi. Baiklah, mari kita ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada tamu pertama kita, Dayangku Shasha. Hari ini cukup menarik ya tajuk yang ingin Dayangku sampaikan. Boleh Dayangku jelaskan lebih lanjut tentang motivasi dan apakah dia peribadi yang hebat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Alana dan Puan Umairah. Baiklah, seperti yang Puan Alana terangkan sebentar tadi, saya akan mengongsikan sedikit sebanyak mengenai pribadi yang hebat. Jadi, seseorang yang mempunyai pribadi yang hebat ialah seseorang yang memiliki beberapa ciri-ciri yang tertentu dan mereka mampu untuk membuat keputusan dengan bernas dan disusuli dengan melakukan tindakan yang tepat. Jika Dayangku boleh jelaskan, apakah dia ciri-ciri tersebut? Baiklah, jadi contoh ciri-ciri yang menjurus kepada memiliki pribadi yang hebat ialah seseorang yang memiliki kemahuan dan minat yang tinggi terhadap sesuatu sehingga membolehkan seseorang itu mengatasi apa jua halangan yang dihadapinya demi untuk mencapai cita-cita dan kemahuannya. Boleh Dayangku jelaskan dengan lebih lanjut apa dia sesuatu itu? Baiklah, jadinya yang dimaksudkan dengan sesuatu itu tidak semestinya daripada segi hasrat dan keinginan semata-mata kerana ianya boleh ditafsirkan sebagai kecenderungan seseorang ke arah kebenaran dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya hatta akan membuatkan individu itu menjadi tegas dalam menyuarakan pendapatnya dan menampilkan keberanian di dalam perbuatannya. Dan satu lagi ciri-cirinya ialah kebolehan seseorang individu itu dalam mengatasi kegagalan dan malah menjadikan kegagalan itu sebagai satu batu loncatan, iaitu untuk memperbaiki dirinya ke arah kemajuan dan tidak melakukan penyesalan yang negatif lagi sia-sia. Ini kerana tidak semua individu yang mempunyai kebolehan seperti ini. Dalam mengatasi kegagalan yang baik ini, jadi misalnya ada sesetengah individu yang terus berputus asa dan hilang keyakinan diri setelah mengalami kegagalan. Namun, yang seperti yang saya terangkan sebentar tadi situasi ini amatlah berlainan dengan individu yang mempunyai pribadi yang hebat kerana mereka mampu mengatasi masalah dan halangan dengan baik. Jadi secara kesimpulannya, wahai penonton sekalian, orang yang memiliki pribadi yang hebat ni selalunya boleh mengatasi masalah dan halangan dengan baik. Malah memanfaatkan situasi yang susah itu untuk memperbaiki dirinya ya Dayangku. Betul? Betul. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dayangku kerana sudi hadir dan mengongsikan ucapan motivasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada tetamu kedua daripada Kementerian Hal Ehwal Agama, iaitu Ustazah Dayangku Mas Dewi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Alana dan juga Puan Umairah. Jadi baiklah, seperti mana yang telah dinyatakan tadi, saya pada pagi ini akan menyentuh perkara mengenai menghayati sunnah.
Terlebih dahulu, saya akan menerangkan tentang perbezaan antara sunat dan juga sunnah. Baiklah, hukum-hukum di dalam Islam terbahagi kepada 7 bahagian, iaitu fardu, sunat, haram, makruh, harus, sah dan batal. Jadi sunat di sini bererti perkara yang jika dilaksanakan akan mendapat ganjaran pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Manakala sunnah pula bererti kebiasaan ataupun amalan. Hatta sunnah Nabi bererti segala kebiasaan ataupun amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini bermakna secara amnya sunat itu berkaitan hukum, sunnah berkaitan dengan perbuatan. Jadi boleh Ustazah Dayangku jelaskan dengan lebih lanjut apa dia al-sunnah, sebab pada pendapat saya terdapat banyak pembahagian. Ya, betul Alana. Jadi menurut ahli fikih, as-sunnah terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama sunnah kauliyah, iaitu segala perkataan ataupun ucapan Rasulullah yang bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap sesuatu hukum ataupun tindakan agar umatnya mengikuti perbuatan tersebut ataupun meninggalkannya. Yang kedua pula sunnah fi'liyah, iaitu segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sama ada dari segi ibadah, muamalah, pemerintahan. Contohnya seperti solat, berwudu dan sebagainya. Namun tidaklah semua perbuatan Rasulullah itu dianggap sebagai as-sunnah. Yang ketiga pula ialah sunnah taqririyah, iaitu perakuan Rasulullah terhadap segala perbuatan, percakapan ataupun tindakan yang dilakukan oleh sahabat baginda. Sama ada perakuan itu dibuat secara terus terang ataupun tidak. Contohnya seperti perakuan Rasulullah terhadap tindakan sahabat baginda iaitu Muaz bin Jabal, di mana beliau berijtihad ketika ketiadaan nas-nas Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bolehkah Ustazah Dayangku terangkan dengan lebih lanjut tentang sunnah fi'liyah dan mengapakah tidak semua perbuatan Nabi itu dianggap sebagai al-sunnah? Ya baiklah, sebenarnya berbalik semula kepada sunnah fi'liyah tadi, sebenarnya sunnah fi'liyah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama perbuatan semula jadi, iaitu perbuatan yang lahir daripada Rasulullah ataupun tabiat manusia. Contohnya sahaja seperti makan, minum, tidur dan sebagainya. Secara hukumnya perbuatan ini tidaklah dijadikan sebagai syariat, tapi ia harus diikut. Yang kedua pula perbuatan yang mempunyai dalil yang hanya ditentukan untuk Rasulullah sahaja, haram bagi umatnya untuk mengikutinya. Contohnya seperti berkahwin lebih daripada 4. Yang ketiga pula perbuatan yang lahir daripada Rasulullah yang bertujuan untuk disyariatkan ataupun dijadikan sebagai rujukan. Contohnya Sallu kama ra'aytumuni usalli, dan solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, terima kasih perkongsian Ustazah Dayangku tentang perkara ini. Semoga kita semua mendapat taufik dan hidayah daripada perbincangan sebentar tadi ya. InsyaAllah, amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Dayangku. Sama-sama. Sekarang kita akan beralih kepada sesi seterusnya tentang kewangan daripada tetamu kita daripada Kementerian Kewangan, iaitu Dayang Arina. Assalamualaikum Dayang Arina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Umairah dan Puan Alana. Terima kasih kerana mengundang saya pada pagi ini. Hari ini saya akan membincangkan tentang perbezaan antara keperluan dan juga kehendak. Dari segi kewangan, boleh anda terangkan perbezaan antara kehendak dan keperluan? Sebab ada masanya sangat susah bagi orang ramai untuk membezakan di antara keduanya. Ya betul, salah satu masalah orang ramai ialah mereka tidak dapat membezakan antara keperluan dan juga kehendak. Jadi salah satu cara untuk menguruskan hal ehwal kewangan dengan cekap adalah dengan mengenal pasti perbezaan di antara kedua-dua ini. Jadinya, saya akan terangkan sedikit sebanyak perbezaan antara keperluan dan juga kehendak. Ya, silakan. Keperluan adalah suatu perbelanjaan yang penting dan mesti dipenuhi dahulu bagi meneruskan kehidupan sehari-hari. Contohnya,
rumah dan juga kereta. Seperti yang kita tahu, rumah adalah penting untuk kita tempat berteduh setiap hari, dan kereta pula adalah digunakan untuk sebagai satu kenderaan yang digunakan setiap hari untuk pergi bekerja, untuk menghantar anak-anak pergi ke sekolah, dan jadinya pembayaran bulanan kereta dan juga minyak kereta itu adalah termasuk perbelanjaan keperluan. Jadinya ini bermakna keperluan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan kerana ianya penting demi menjalankan kehidupan seharian. Bagaimana dengan kehendak pula? Apakah perbezaan dengan keperluan? Sebab dari segi bahasa ianya mempunyai makna yang hampir sama. Baiklah, sebenarnya kehendak ini adalah suatu keinginan untuk memiliki suatu benda bagi mencapai kehidupan yang lebih selesa. Walaupun hakikatnya kita boleh hidup dan menjalankan hidup kita seharian tanpa sesuatu itu. Sebagai contoh, telefon pintar adalah suatu keperluan bagi memudahkan komunikasi kita. Tetapi, membeli telefon pintar yang berjenama dan berharga jauh lebih tinggi adalah suatu kehendak. Itu perbezaan. Untuk soalan yang terakhir, apakah nasihat yang anda boleh bagi kepada pendengar mengenai kewangan pada pagi ini? Apa yang saya boleh nasihatkan kepada orang di luar sana, mereka hendaklah bijak dalam menilai sesuatu itu antara ia suatu keperluan ataupun kehendak. Jadi sebelum berbelanja sesuatu, kita hendaklah bertanya kepada diri kita sendiri dahulu antara ia suatu kehendak ataupun keperluan kita. Jadi setelah anda boleh menjimatkan wang belanja dengan membeli sesuatu yang penting sahaja, anda akan dapat melihat hasilnya, yang hasil duit yang lebih yang sebenarnya boleh dijadikan wang simpanan yang boleh digunakan kepada yang lebih penting dan juga untuk masa hadapan kita. Jadi berbijaklah kita dalam membezakan antara keperluan dan juga kehendak. Baiklah, terima kasih Dayang Arina, minta maaf. Semoga perbualan ini akan memberi manfaat kepada orang ramai, terutama sekali kepada belia-belia yang di luar sana. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan lagi dengan segmen kesihatan pada pagi ini dengan menjemput seorang jururawat kanan dari Kementerian Kesihatan, iaitu Dayang Azmayanti, untuk menerangkan lebih lanjut lagi tentang sindrom antifosfolipid dan kesannya kepada ibu yang mengandung. Terima kasih Umairah dan Alana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulakan dengan perbincangan pada pagi ini mengenai definisi sindrom antifosfolipid terlebih dahulu. Apa itu sindrom antifosfolipid? Sindrom antifosfolipid atau Antiphospholipid Syndrome (APS) yang disebut juga Hughes syndrome adalah gangguan autoimun yang menyebabkan darah menjadi mudah membeku dan menggumpal. Dalam kondisi normal, antibodi berperanan dalam melawan infeksi. Akan tetapi pada sindrom antifosfolipid, ia bertindak kekeliruan lalu menyerang senyawa lemak yang dinamakan fosfolipid yang berperanan dalam proses pembekuan darah. Gejala sindrom antifosfolipid bagi wanita yang mengidap sindrom antifosfolipid semasa mengandung, ia boleh menyebabkan sistem imun menghasilkan antibodi yang menjadikan darah lebih kental sehingga ia berisiko menimbulkan gumpalan darah di pembuluh darah, arteri dan vena. Seperti deep vein thrombosis, emboli paru-paru, keguguran dalam 10 ke 13 minggu kehamilan dan komplikasi kehamilan seperti kelahiran pramatang, preeklampsia dan eklampsia. Selain daripada masalah kesihatan, tanda-tanda penderita sindrom antifosfolipid adalah seperti kesemutan pada lengan,
pada kaki, keletihan dan pernafasan yang singkat, sakit kepala yang berulang. Juga seperti gangguan penglihatan, percakapan, ingatan dan pergerakan. Apakah faktor risiko bagi sindrom antifosfolipid itu tu? Faktor risiko sindrom antifosfolipid di waktu ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah wanita yang mempunyai antibodi yang menyebabkan APS. Namun antibodi ini hanya merakumi 2% wanita sahaja. Faktor kedua adalah wanita yang mempunyai penyakit autoimun yang lain seperti lupus. Dan faktor yang terakhir adalah wanita yang mempunyai sejarah keturunan keluarga yang menghidap sindrom antifosfolipid. Bagaimanakah caranya untuk memantau kesihatan mereka yang mengandung dan mengandungi antifosfolipid? Untuk memantau kesihatan wanita yang mengandung dan menghidap sindrom antifosfolipid, pegawai perubatan akan memantau kesihatan janin dengan membuat pemeriksaan ultrabunyi, darah dan memberikan ubat preskripsi seperti pencair darah, aspirin dengan kadar dos yang rendah dan selamat untuk ibu yang mengandung. Jika tidak dirawat, komplikasi obstetrik pada wanita yang menghidap sindrom antifosfolipid ada meliputi keguguran spontan berulang, kematian janin dan pertumbuhan janin terganggu. Apakah saranan Puan bagi wanita yang sedang menonton pada masa ini? Saya menyarankan kepada wanita yang mempunyai sejarah keturunan keluarga sindrom antifosfolipid dan akan merancang kehamilan supaya mendapatkan khidmat nasihat dari pegawai perubatan di klinik keadaan mereka untuk sebarang pertanyaan. Sangat bermanfaat informasi Puan. Semoga ianya dapat memberikan kesedaran kepada wanita-wanita yang berisiko atau mempunyai tanda-tanda yang disebutkan tadi untuk mendapatkan pemeriksaan dengan secepat mungkin di klinik pertadahan mereka. Ya, itu betul. Baiklah, kita akan berehat sebentar dengan berita antarabangsa secara langsung. Sebelum kita mengakhiri Kurapak Wanita dengan segmen Tampil Sihat kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizatul Akila binti Jidi. Berita-berita antarabangsa hari ini. 4 lagi negara Asia Barat dilaporkan positif jangkitan wabak COVID-19. COVID-19 dilaporkan telah melanda 4 lagi negara Asia Barat semalam dengan Bahrain, Iraq, Kuwait dan Oman melaporkan kes baharu. Manakala Emiria Arab Bersatu telah menyeru rakyatnya agar tidak pergi ke Iran dan Thailand. Di Kuwait, sambutan Hari Kebangsaan telah dibatalkan apabila terdapat 3 kes pertama coronavirus yang dipercayai dikesan dari Iran. Oman pula serta-merta menghentikan penerbangannya ke Iran sejurus 2 warganya yang kembali dari Iran didiagnos terkena jangkitan tersebut. Manakala 3 kes di Kuwait dan 1 di Bahrain membabitkan individu yang pulang dari Iran. Sebelum berpisah, kita imbas sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang kelebihan beristighfar. Barang siapa yang beristighfar tanpa henti, nescaya Allah akan mengadakan baginya untuk setiap himpitan hidupnya satu jalan keluar dan untuk setiap kepedihan, kelepasan dan kebebasan serta memberinya rezeki secara tidak diduga. Sekian berita, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Kurapak Wanita. Sebelum kami mengakhiri program kami pada pagi ini, kami akan memaparkan rancangan memasak menu sehat yang akan didemonstrasikan oleh Chef Amal Nadira. Assalamualaikum
Assalamualaikum Maira dan Alana serta penonton-penonton. Hari ini saya akan mendemonstrasikan cara membuat menu sihat ya, iaitu kerabu udang ala kampung. Apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini, Chef? Bahan-bahan yang anda perlukan adalah 13 ekor udang dibersihkan dan dibelah belakang, 10 gram daun ketumbar dihiris nipis, 10 gram daun bawang dihiris nipis, 2 biji cili merah dihiris. Jika anda ingin rasa pedas boleh tambah cili padi, 2 biji tomato dipotong dadu, setengah biji timun dihiris nipis, 3 biji limau nipis diperah jus. Kemudian garam dan gula secukup rasa. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuatnya. Mula-mula kita masukkan udang yang sudah siap dicelur ke dalam mangkuk besar. Semua. Kemudian masukkan mangkuk susu Maira. Terima kasih. Masukkan daun bawang. Banyak daun bawang. Ya, sehat. Menu sehat. Daun ketumbar, masukkan semua. Banyak juga ya yang jauh-jauhnya. Jauh-jauh sehat. Ini bawang merah dihiris halus. Ini tak apa? Limau ni? Yang menolong supaya memecahkan lemak, menghilangkan hangir, udang kan. Lepas tu tadi kami anda masukkan tomato yang dipotong dadu. Harum. Kalau anda tidak mau timun, tidak apa-apa, anda tidak payah dimasukkan. Baik tak. Kemudian parahkan Biji semua. Ya. Hidangan ini cukup-cukupnya untuk kira-kira berapa orang, Chef? 2 ke 3 orang. Kemudian kita gaulkan rata semuanya. Sedap? Sedap. Berapa garam dan gula yang perlu dimasukkan? Tidak perlu banyak kerana ini adalah menu sehat. Selesai. Ini resep seperti yang anda lihat, ini adalah resep yang mudah dan ringkas. Baiklah, seperti yang anda lihat, ini adalah hasil resepi udang kerabu yang telah siap disediakan oleh Chef Amanadira. Orang ramai diadu-adukan untuk mencoba resepi sihat ini. Selamat mencuba. Silakan. Alhamdulillah, kita pun telah sampai ke penghujung rancangan Kurapak Wanita. Diharap para penonton dapat mengambil manfaat daripada program kami di pagi hari ini. Sebarang pertanyaan lanjut, bolehlah melayari di laman sesawang yang tertera di kaca TV anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.